الحمد لله الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المغفرة يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله المبعوث بالهدى والنور المبين صلى الله على آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa yang mengeluarkan daripada hati yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam ayatnya Al-Quranul Karim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surah Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memperbaikilah. Allah Subhanahu wa taala suruh kita wakwi comelah, wakwi molek. Apakah itu? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala dia suka bagi orang yang muhsinin, orang yang selalu buat ibadat, yang comel, yang molek, orang yang suka buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh itu, marilah kita ihsankan ibadat-ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu memperbaiki, mencomelkan, memolekkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, fa idza qataltum fa ahsinul kitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhkan kita, mewajibkan kita untuk memperbaiki di atas segala amalan-amalan kita kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dia suruh dan nasihat kepada umatnya dia bahawa Allah Subhanahu wa taala itu dan mewajibkan atau fardukan al-ihsan kepada tiap-tiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang makna kata kita pasti di setiap amalan kita tu kena memperbaiki, kena molek, kena comel, oleh kerana kita menjembah, oleh kerana kita taat, oleh kerana kita buat untuk Khaliq, untuk orang yang menjadikan kita, untuk tuai kita, orang yang menjadikan kita ini, iaitu tuai kita sendiri.
Dan oleh itu apabila kita tahu kata Tuhan kita siapa, dan kita kena buat molek kepada dia. Dan seperti mana anak kali yang kerja dalam syarikat-syarikat, dalam rongan ataupun mana-mana sahaja, dan apabila dia toke dia mari duk depan mata dia, dia akan buat kerja dengan sebaik-baiknya, dengan semolek-moleknya. Dia tak akan mencuai dia ada di dalam pekerjaannya. Dan begitu juga dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia martabat Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi daripada toke-toke yang kita buat kerja lagi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang menjadikan kita. Oleh itu dah kebaikan semua tu kita kena buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan secomel-comelnya dan dengan sebaik-baiknya. Dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hari Jumaat yang mulia ini, dan kita mari dan sama-sama kita dan mempelajari, sama-sama kita dan mengaji bahawa dan al-ihsan itu, dan kebaikan itu ataupun memperbaiki itu, dan banyak bidang, dan banyak perkara yang kita kena buat dalam dunia ini masa kita hidup di atas dunia ini. Iaitu pertama kali kita kena dan memperbaiki dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana yang kita tahu dalam ibadat itu, tak kira sembahyang dan semaya kita, tak kira puasa kita, haji kita, tak kira yang wajib ataupun yang sunat yang kita melakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan pasti kita kena memperbaikkan. Buat wi molekทำให้มันสวยให้มันดีงามได้ให้เกิดความพอใจให้เจ้านายของเราพอใจในสิ่งที่เราได้ทำ. Dan itu dah adalah perkara yang kita patut buat, dan nak wi Allah Subhanahu Wa Taala tu terima apa yang kita buat kepadanya. Dan dalam ibadah ihsan, dan ulama memberi makna ihsan bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan martabat yang tertinggi iaitu ihsan, iaitu memperbaiki amalan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat bagaimana? Dan yang saya royak contoh tadi, kita buat amalan dan seperti mana supaya kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala, ka'annaka tarahu. Dan ni seumpamaan dan kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala duduk depan kita, dan kita akan memperbaikkan amalan-amalan kita. Dan kita akan buat secomel-comel amalan kita. Kalau kita semaya, kita akan semaya dengan secara yang khusyuk, dan kita tak akan ingat perkara yang lain, tak akan melintaskan dalam kepala otak kita dengan perkara-perkara yang lain melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ihsan. Dia dalam ibadat, dalam sembahyang, juga dalam puasa. Dia puasa kita dengan tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walau di sana ada orang tak nampak, tetapi kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat we kata kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, dia Allah Subhanahu Wa Taala akan nampak kita. Dan itu adalah marhalah yang kedua. Dan Allah Subhanahu, bagaimanapun manusia tak nampak amal ibadat yang kita melakukan, seperti mana yang kita sedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab Nabi kita ajar dah sedekah ni seumpamanya, dia kalau tangan kiri wi sedekah, tangan kanan kita tak tahu, tak nampak. Dia ana tu comel sekali amalan sedekah kita. Dan oleh itu, walaupun manusia tak nampak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan amalan yang kita buat, sedekah kita dak beri sikit sebanyak tu. Dan kita usaha dan membuatkan amalan kita secomel-comelnya, nak wi molek, nak wi cantik, nak wi Allah terima. Dan untuk kita nak berkala dan masa akhirat nanti. Oleh itu, yang kedua, dan amalan ihsan kita kena buat yang kedua, iaitu al-ihsan kepada manusia. Dalam muamalah kita dengan manusia.
Dan yang pertama tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat kita. Dan yang kedua dengan manusia yang pertama kali yang sepatut kita memperbaiki amalan kita ataupun kita muamalah kita dengannya, iaitu ibu bapa kita sendiri, iaitu al-ihsan ilal walidain. Dan ibu bapa kita sendiri. Dan sebab dengan dua ibu bapa ni lah yang dapat membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidup kita, dan kita tak usah keredaan yang daripada lain. Dan malaikat Allah patu walidain. Dan Allah patu keredaan walidain ibu bapa kita, dan untuk kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang walidain ibu bapa kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan begitulah dan Allah Subhanahu Wa Taala dia royak suruh kita buat baik dia kepada dua ibu bapa kita. Dia sebab dua orang ni dah, dia dua orang ni lah yang membuatkan kita dapat besar, dapat kita boleh jalan sampai masa learning, dapat boleh kita kerja sampai learning. Itu adalah dia dua ibu bapa kita. Dia tak boleh kita lupa sama sekali. Walaupun kita ada keluarga, dia ada anak, ada bini, ada segala-gala bagi kita, tapi kita kena selalu mengingati kepada Allah, kepada dua ibu bapa kita. Dia jangan kita dia lupa. Ini adalah pesanan Allah Subhanahu Wa Taala dia kepada orang mukmin yang suka ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan qala al-Qurtubi ataupun qala al-ulama fa ahaqqun nasu ba'dal khaliq. Nah, fa ahaqqun nasu ba'dal khaliq al-iltizam bil birri wat ta'ah. Dah, iaitu wahuma al-walidan. Dia dua orang yang sepatut dia kita dia hak hukum. Dan dua orang hak kita sepatut buat baik dengan kedua-duanya, iaitu gapo dua ibu bapa kita. Dan banyak ada ulama-ulama yang sebut selain daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menggalakkan dan untuk mengingatkan kita dan jangan kita lupa kepada dua ibu bapa kita. Yang ketiga, orang yang kita sepatut juga dia kena memperbaiki muamalah kita, pergaulan kita dan kuam sampan hak kita di antara mereka, iaitu dia al-ihsan ilal jar. Dia tetamu yang berhampiran dengan kita. Dia adik-beradik kita, dia orang yang duduk rumah tepi-tepi kita, itu juga kita kena dia beringat molek dia cara muamalah kita dengan mereka. Dia kadang-kadang kita buat tak karek, dia kita buat tak karek dengan mereka, apa yang kita akan berlaku, kita rasa nak buat apa kita buat. Kita tak cara kata dia jar kita, dia tetamu kita, orang duduk tepi rumah kita tu duduk berasa rana, dia tak boleh. Dia kita kena ambil cara belaka. Kena ambil cara belaka, kita kena berasa yang mana dia berasa. Dia kena beringat. Dan itulah cara orang mukmin, cara orang muslim, dia dengan jar, dengan tetamu dia dengan orang yang duduk dekat rumah dia ataupun orang yang duduk sekeliling dengan rumah dia. Dan oleh itu, dan ini adalah pesanan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Dan suruh kita buat baik. Dan orang yang beriman, dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman hari akhirat, dan beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, dan memperbaikilah muamalah dia dengan jiran dia. Dan jiran dia orang yang duduk rumah dekat dia kena buat baik. Dan oleh itu juga di sini orang yang kita kena buat baik juga,
iaitu al-ihsan ilal yatama wal masakin. Al-yatama wal masakin. Dua-dua perkara ini ataupun dua-dua praktik ini kita kena ambil kira juga. Walaupun sikit sebanyak yang kita ada, kita kena tolong. Iaitu al-yatam dan anak yatim, patut orang masakin, orang miskin. Kita memperbaiki ataupun membuat baik dengan mereka sekadar mana yang kita mampu, sekadar mana yang kita ada, dan sekadar mana yang kita boleh buat. Dan itu bagi sebagai orang yang dia ambil tanggungjawab, dia tahu tanggungjawabnya terhadap anak yatim dengan orang-orang yang miskin. Yang mana dia satu orang sahabat dia zaman masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan syaka ila Rasulillah qaswata qalbih. Dia faqala imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Apabila ada seseorang sahabat Nabi, dia rasa ni hati dia tu kerah. Hati dia kerah. Sahabat dulu dia mengaku, dia berasa. Nak riwayat kata email mereka yang tinggi, dia tak malu nak ayat keburukan dia sendiri tu, dia ayat kepada Nabi untuk nak Nabi beki diri dia. Apabila dia rasa hati kerah, tengok gapo pun tak rasa sial ke orang, oleh itu Nabi ajar macam mana? Nabi ajar suruh dia tu pergi apa? Pergi imsah ra'sal yatim. Dia suruh sapu kepala anak-anak yatim. Itu adalah cara ubat bagi orang hak rasa kurang ingat pada akhirat, dia kurang berasa nak buat amal ibadat, kurang berasa sial ke orang tu. Kita sendiri masing-masing tahu. Kita sendiri masing-masing tahu diri sendiri, kata kita ni baik mana. Kita rasa baik mana. Oleh itu kita sendiri boleh berubat. Kita sendirilah boleh berubat. Orang lain nak berubat kita tak boleh. Oleh itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita, sapuhlah kepala anak yatim, gosok. Dia jumpa dengan anak yatim, gosok kepala anak yatim. Dia gosok dengan cara lemah lembut. Lalu kita, Allah mudah-mudahan Allah SWT hidayahkan kita dan melembutkan hati kita juga. Lepas tu wa'at miskin, dia suruh jamu fakir miskin. Jamulah orang miskin, kita boleh rapat dengan mereka, kita boleh berasa kasihan belas kepada mereka. Yang terakhir sekali, perkara yang kita pasti membuat ihsan atau memperbaiki dengan ia adalah al-ihsan ilal hayawan. Dia juga bukan manusia saja yang kita kena buat molek, dia kena memperbaiki kepada mereka, tapi binatang-binatang juga Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita memperbaiki juga. Dan lebih-lebih lagi binatang ternakan dan binatang kita duk pelihara di rumah kita tu. Apabila kita kurung dia dalam gok, kurung dia dalam kanan, kita jangan duk lupa hulur upel kepada dia. Kena buat molek, kena cara molek. Apabila air kering pun kita kena tambah air kepada dia. Bukan binatang kita sayang saja kita duk cara, tapi binatang kita rasa tak sayang, tak ada pedah dengan kita tu, kita kurang sikit upel dengan dia, tak sayang dia, tak boleh. Itu adalah tanggungjawab kita. Apabila kita pelihara dia dah, kita cara dia dah, kita kurung dia dah, kita kena buat molek, kena cara dia molek juga. Siapa masa mana wa minal ihsan ilal hayawan, kita kena buat gapo? Seperti mana Allah di sini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Yang lebih-lebih lagi kita selalu duk apa? Sembelih hayawan, sembelih lembu, sembelih hayat. Itu kalau hayat tu mudah sikit, tapi kalau lembu ni ya payah. Cara-cara kita nak sembelih lembu kita tu baik mana? Nabi ajar kita suruh lemah lembut dengannya. Mata pisah, ada pisah kita bawa tu jangan duk biar nampak, ataupun kadang-kadang kita duk pergi kat lembu belai-belai, perubah lembu belai-belai, duk tajam pisah di hadapannya. Duk mana tu lembu tu tengok. Dan Nabi ajar kita di sini bahawa bahasa lembu dia berasa juga, dia tahu kata dia nak mati. Dia tahu juga kata dia nak mati ni apabila dia tengok pisah. Oleh itu
Kalau Nabi lagi kita apabila kita nak sembelih lebih-lebih lagi masa gerbang dah banyak ekor. Dan apabila kita nak gerbang, dia hendaklah kita gerbang dia jauh daripada mata-mata lembu yang lain. Dia jangan duk biar nampak kata kita gerbang seekor ni, hak seorang lagi, hak seekor lagi duk nampak. Dia kalau kita tengok duk perhati dia, hak yang nampak tu duk gelepar, duk kukuk belai-belai, duk mana tu duk tepik. Dia takut dengan apa dia berasa takut juga lembu pun dia ada perasa takut kepada mati juga supaya manusia. Dan oleh itu, dan Nabi kita ajar suruh kita dia buat muamalah memperbaiki dengan binatang juga apabila dia kita nak sembelih. Yang mana di sini dan Nabi ajar kita gapo? Dia kata di sini wailaka, dia kata sebagai seorang sahabat yang mana nak sembelih lembu tu, nak sembelih unta, dia jamin dulu sembelih unta. Dia di hadapan Nabi kata wailaka aratta an tumitaha mautat. Antumitaha mautat. Mana tu dia tengok apabila seorang manusia tu dia nak sembelih lembu, dia giduk tajik ataupun juga di asah mata pisah di hadapan lembu tu dah. Hak dia nak sembelih. Dan Nabi kata mu nak binatang ni mati banyak kali ke? Dia banyak kali di sini makna tu binatang apabila dia tengok kita dah asah pisah dengannya, dia tahu dah kata dia akan mati. Dia mati belai-belai dah. Dia rasa sakit belai-belai dah. Dan oleh itu di sini kita kena dan memperbaiki amalan kita ataupun perbuatan kita apabila kita nak sembelih ataupun kita nak buat gapo-gapo satu perkara pun dengan binatang. Dan tak boleh kita nak buat kuat-kuat dengannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. وجعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذي اصطفى أحمده سبحانه وأشكره في الآخرة والأولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumaat yang mulia ini juga yang berada dalam bulan yang berkat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Rajab, yang mana selalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dia doa yang kita berada dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan untuk kita nak menyambut bulan Ramadan, tak beberapa hari lagi, dia tak sampai 2 bulan lagi insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyimpankan dia taruh umur kita boleh kita dapat puasa. Dan kita kena doa semenjak learning dulu. Dan kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala taruh umur kita daripada learning, dan supaya kita dapat masuk dalam bulan Ramadan, dapat kita puasa, buat ibadat, dan kita ibadat dengan cara-cara yang molek, yang mana kita tahu dah dia Allah dan Nabi kita dia suruh kita memperbaiki ataupun buat jadi molek, buat dijadi cantik dengan amalan-amalan kita. Dan kita mula daripada hari ni dan untuk kita nak sambut bulan Ramadan nanti. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah dan malaikat selalu dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.